semua orang hidup dengan living with COVID, di mana angka jangkitan kekal ada, angka kematian kekal ada. Tiada mimpi luar biasa yang akan tercipta, melainkan kita terpaksa menyertai masyarakat dunia sebagai masyarakat yang memulakan kehidupan baru setelah COVID merampas begitu banyak perkara. Dan perkara yang terbesar yang dirampas oleh COVID adalah kemakmuran kesihatan dan kemakmuran ekonomi. Dalam perubatan moden, tiada sesuatu yang tuntas. Jadi petang ni saya akan cerita pada saudara, kalau saudara tengok, Singapura telah membuat pengumuman semalam bahawa booster telah dilaksanakan, iaitu vaksin penggalak ataupun vaksin suntikan penggalak ataupun suntikan tambahan. Singapura telah memulakan kempen dengan mengumumkan bahawa mereka akan memulakan kempen menyuntik dos penggalak, iaitu dos ketiga kepada warga negara berusia 60 tahun. Dan Singapura bukanlah negara pertama, kerana Kanada telah lebih dulu mengumumkan mereka juga akan memulakan suntikan dos penggalak bagi kesemua warga negara mereka yang berusia 50 tahun ke atas. Dan Kanada bukanlah negara yang pertama, kerana Kemboja lebih awal telah mengumumkan juga mereka melaksanakan dos penggalak yang ketiga bagi warga yang barisan depan dan mereka yang berusia 60 tahun. Jadi, apa yang saya nak bincangkan dengan saudara sedikit petang ini, ketika beberapa perkara berlaku, terutama mengenai serangan varian Delta, yang sekarang masih lagi belum memberi gambaran impak yang jelas, keberkesanan dan kebolehupayaan bertahan dua vaksin yang digunakan, sama ada daripada Pfizer, Sinovac ataupun AstraZeneca. Belum ada maklumat yang lengkap. Tetapi bagaimanapun semua bersetuju bahawa kadar kematian di kalangan mereka yang telah menerima vaksin, kadar berada di dalam ICU bagi mereka yang telah menerima vaksin, kadar dijangkiti oleh pneumonia, iaitu tahap 3 bagi mereka yang telah divaksin adalah rendah. Tetapi bagaimanapun tiada jaminan mereka yang telah divaksin tidak dijangkiti pada tahap 1 dan 2. Sebab itu saya bagi tahu pada saudara, Amerika pada minggu semalam telah menerima purata 210,000 kes sehari, Amerika, yang dianggap sebagai negara yang menjadi induk dalam pengeluaran vaksin, kerana kita tahu bahawa Pfizer adalah kolaborasi daripada Amerika dan Jerman, dan juga Amerika memiliki vaksin satu dos keluaran genuine made in America, iaitu Johnson & Johnson. Kemudian saya bagi tahu juga kepada anda, England, walaupun England menerima kadar jangkitan masih lagi kekal pada paras 40,000 dengan 144 purata kematian, tetapi anda boleh lihat bagaimana apabila sektor sosial telah dibuka, England boleh memulakan penjanaan ekonomi serentak bersama dengan pembukaan sektor sosial. Jadi ada calculation yang sekarang cuba dikelirukan, walaupun orang-orang ni tak berani mengeluarkan statement stream secara terbuka, tapi mereka mengedarkannya secara WhatsApp untuk menggambarkan kepada saya ketidakkebesaran vaksin. Tapi saya suka jelaskan pada saudara, ini adalah perang yang dijangka panjang. Sebab tu Kanada mengumumkan mereka melaksanakan vaksin penggalak 50 tahun ke atas. Kerana ada satu data yang menyebut bahawa akan berlaku penurunan keberkesanan selepas 6 bulan. Sebab tu Kanada tak tunggu bila mereka memulakan suntikan vaksin pada Februari lalu, iaitu 2 bulan terkemudian daripada England yang memulakan lebih awal pada Disember 2020. Kanada memulakannya pada Februari, maka Kanada mengambil kira sekarang dah masuk Oktober, bererti mereka kumpulan awal yang menerima pada Februari dan berusia 60 tahun ke atas wajar diberi suntikan penggalak untuk meningkatkan kebolehupayaan sistem imuniti dalam tubuh. Bahawa apabila kita berpindah pada fasa yang kedua, bererti kita harus menyedarkan masyarakat semua bahawa kita bukanlah keluar daripada kita bukanlah bebas daripada jangkitan COVID. Tapi bagaimana kita memilih living with COVID dengan menggunakan fasa yang kedua. Bererti living with COVID, kita akan kekal berada dalam apa yang saya sebut sebagai fenomena pandemik, masih belum endemik. Fasa 2 tidak menjanjikan endemik. Tetapi fasa 2 perlu diperjelaskan oleh kerajaan supaya rakyat faham bagaimana mendisiplinkan diri apabila fasa 2, sektor sosial dan sektor ekonomi dibuka dengan ruang ataupun radius yang lebih besar. Pada masa yang sama, pergerakan rentas daerah dan rentas negeri mungkin dibuka untuk membolehkan ekonomi domestik dijana, sekurang-kurangnya tidak lumpuh sepenuhnya. Tetapi bagaimana rakyat akan melihat angka dan juga ruang kebebasan yang diberikan dalam fasa 2
dan insya-Allah kita tidak ada pilihan kalau kita ingin menyelamatkan ekonomi kita. Apabila belanjawan dibentangkan pada September nanti, berarti kita harus memastikan sekurang-kurangnya pada 1 hari bulan Januari 2022 negara ini dibuka sepenuhnya, dan living with COVID dalam fasa 3 perlu dilaksanakan. Bukan endemik, tapi living with COVID fasa 3, di mana negara dibuka sepenuhnya dan kemungkinan bubble travel. Bubble travel adalah perjanjian yang bagi membolehkan rentas negara dilakukan di atas persetujuan dua pihak dengan menggunakan beberapa pendekatan yang saya sebut sebagai kebolehupayaan menghalang jangkitan walaupun rentas sempadan telah dibuka. Ini berarti mereka yang mendapat sijil vaksin, mereka yang mendapat sijil vaksin mungkin terpaksa membuat lagi ujian swab untuk mengesahkan 2 dos tetapi sebelum penerbangan bebas vaksin, bagi membolehkan rentas negara dibuat bagi merancangkan semula pertumbuhan ekonomi sektor penerbangan dan juga pelancongan. Jadi perkara-perkara macam ini memerlukan penjelasan kerana kita tidak mahu golongan yang mencetuskan kucak kacir mendahului maklumat yang sepatutnya membuat rakyat bersedia. Saya tak mahu blame kerajaan, tapi saya memilih, garasi memilih untuk menyertai dan menyokong usaha bagi meyakinkan masyarakat bagaimana kita menyesuaikan diri. Walaupun Britain telah mendahului semua negara-negara di dunia dengan mengatakan bahawa dengan pemvaksinan penuh total warga negara, mereka telah mencapai kadar 80% imunasi kelompok ataupun kita panggil herd immunity ni. Tetapi hari ini England masih lagi hidup dengan purata 37,000 kes sehari. Tetapi ekonominya dibuka dengan penuh, sistem sosialnya telah dibuka dengan penuh. Kita menunggu kadar laporan data, walaupun ramai yang mengatakan bahawa data di England dengan kadar pemvaksinan yang begitu tinggi tidak menampakkan sebarang petunjuk yang boleh dianggap luar biasa mengenai penurunan angka kadar jangkitan. Tapi saya nak mendahului anda, mendahului edaran yang sekarang mengatakan maklumat tentang pemvaksinan tidak berkesan. Saya jelaskan pada saudara 1 dan 2 di England kini dianggap flu. Saya nak jelaskan pada saudara tentang bagaimana dunia kekal kental dan dunia kekal bersemangat. Walaupun selama 30 tahun dalam banyak penyakit dunia tak berjaya menangani kanser sebagai 100%. Berarti berbilion wang dibelanjakan oleh negara-negara maju kesihatan dan juga negara-negara yang nak meneroka kemajuan kesihatan. Berpuluh bilion saya jangka. Tiada angka khas dan saya pun tak Google angka dia. Tetapi kanser masih lagi tiada jaminan 100%. Walaupun anda pergi pada kanser tahap 2, anda menerima rawatan, tetapi tiada mengatakan bahawa sama ada anda ambil kemoterapi ataupun anda ambil radiografi, anda pulih 100%. Kanser akan ada pengulangan. Tetapi ketabahan manusia di seluruh dunia melalui rawatan kanser menggambarkan bahawa spirit of fighting still ada, kerana kita percaya bahawa melakukan sesuatu dengan ikhtiar untuk mendapatkan redha Allah itu adalah lebih baik daripada kita menyerah dan mengatakan penyerahan tanpa usaha itu sebenarlah jalan yang Allah redha. Jadi saya nak bagi tahu juga pada saudara, bagi mereka yang pernah tahu tentang permasalahan jantung, tiada juga jaminan saudara masuk stand mengatakan saudara pulih sepenuhnya. Ada orang terpaksa buat 2-3 kali rawatan jantung bagi membolehkan masalah kesihatan diatasi. Tetapi penyakit yang setara jantung yang juga menelan beratus-ratus bilion perbelanjaan sejak ia mula dikenal pasti sebagai pembunuh nombor 1 manusia ni, serangan jantung ni, pembunuh nombor 1 manusia. Dia masih lagi benda yang sama, di mana tiada rawatan yang mengatakan bahawa anda boleh pulih 100%. Jadi saya nak yakinkan anda sekarang untuk lihat bahawa lebih banyak cabaran akan datang. Bagi anda semua bahawa sepatut saya sendiri yang terima 2 dos ni, berarti bukanlah saya menanti saat fasa 2 dibuka, fasa 3 dibuka dan mengatakan bahawa kesengsaraan dikurung selama hampir 20 bulan ini akan berakhir. Tidak, dia hanyalah memulakan pertarungan baru. Sekarang kita bertarung dalam keadaan terkurung, besok datang fasa 2 kita tetap bertarung, tetapi dengan fasa 2 di mana ekonominya dibuka. Kita tetap akan bertarung dengan fasa 3 apabila keseluruhannya dibuka seperti sedia kala. Jadi perkataan perlawanan dan pertarungan haruslah menjadi mentaliti kita untuk mengatakan bahawa selagi kita mahu menjadikan negara ini bergerak ke depan dan kita ingin bersama dengan negara ini sebagai warga yang bergerak ke depan, maka perjuangan dan pertarungan untuk menentang dan juga mengatasi masalah COVID-19 harus menjadi sebahagian daripada semangat rakyat Malaysia. Dalam apa jua keadaan, berusaha dengan rawatan
berusaha dengan rawatan adalah jauh lebih baik berserah dan bersifat anti rawatan. Jadi saya harap dengan saya fikir kata Malaysia boleh disenaraikan sebagai 30 negara yang paling terpantas dalam pemvaksinan. Saya berani jamin itu kerana satu, tiada negara yang menyuntik vaksin pada kadar yang begitu pantas seperti Malaysia, iaitu kita mencapai 65% dua dos vaksin dalam tempoh daripada Februari pergi ke bulan 9, berarti 7 bulan kita telah mencapai 65% yang lengkap dua dos vaksin. Kita mencapai 85%, berarti rakyat Malaysia yang berusia 18 tahun ke atas sehingga kemarin dulu 85% telah memberi komitmen bahawa mereka adalah golongan yang menerima dan mahu menerima vaksin. Yang saya sebut dalam istilah yang mudah adalah pro-vaksin. Semua orang hidup dengan living with COVID, di mana angka jangkitan kekal ada, angka kematian kekal ada. Tiada mimpi luar biasa yang akan tercipta, melainkan kita terpaksa menyertai masyarakat dunia sebagai masyarakat yang memulakan kehidupan baru setelah COVID merampas begitu banyak perkara. Dan perkara yang terbesar yang dirampas oleh COVID adalah kemakmuran kesihatan dan kemakmuran ekonomi.